masih berluasa, ibu bapa, guru-guru dan murid-murid resah sentiasa. PRKPP prihatin masalah yang melanda, perkongsian pintar diadakan untuk penyelesaian bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Kepada yang berbahagia, Dengar. Datin Nur Mahanum binti Datuk Ibrahim, pengurusi PRKPP yang berusaha Dr. Haji Ismail Zain, bekas seorang pendidik yang telah berkhidmat selama 35 tahun, dan seterusnya kepada ibu bapa penjaga di kawasan daerah Kampar, Kintab Utara, Kuala Kangsar dan Batang Padang. Dan mungkin juga ada yang di luar daripada kawasan yang ada bersama-sama dengan kita hari ini untuk menjayakan atau untuk bersama-sama berkongsi pendapat dalam program Sembang Santai Peranan Ibu Bapa dalam Pembelajaran dan Pengajaran Anak-anak di Rumah ataupun lebih mesra dikenali sekarang sebagai PDPR yang begitu menjadi polemik sekarang ini, menjadi begitu bahan yang cukup sensasi di sementara yang diperkatakan oleh para guru, para ibu bapa dan pihak masyarakat serta komuniti khususnya. Okey, baik, saya tidak ingin berbicara terlalu lama kerana kita hanya mempunyai 1 jam sahaja untuk program hari ini. Lagipun ini adalah sembang santai, jadi kita akan buat secara santai lah, ya, tidaklah terlalu formal. Dan untuk itu, sebelum kita memulakan majlis, saya dengan sehormatnya untuk mempersilakan Ustaz Muhammad Dia Adin bin Muhammad Zain, AJK PRKPP bagi memimpin bacaan doa. Falyatafadhal mashkurun. Dipersilakan. Terima kasih Cik Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan taufik dan hidayah-Mu pada kami semua. Lindungilah kami dari wabak penyakit COVID-19. Kau berilah kesihatan yang baik kepada kami semua. Kau sembuhkanlah di antara kami yang positif penyakit tersebut. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon Kau permudahkanlah segala urusan kami dalam mendidik anak-anak dalam tempoh ujian ini. Engkau berikan kekuatan mental dan fizikal kepada anak-anak kami dan kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah taufik dan hidayah-Mu kepada kami. Semoga usaha kami ini memberi manfaat kepada diri kami dan ummah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal maras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira ila Ustaz Muhammad Dia Adin bin Muhammad Zain, HK PRPP yang telah memimpin baca doa sebentar tadi, dan insya-Allah dengan doa yang dibacakan tadi kita harapkan semoga majlis kita pada petang ini berjalan dengan lancar insya-Allah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, kita ada menjemput 2 orang panel
yang begitu cukup sinonim ya dalam PRKPP, dan kepada mereka yang baru mengetahui baru mengenali apakah itu PRKPP. PRKPP maksudnya Pertubuhan Rakan Komuniti Pendidikan Perak. Jadi untuk secara langsung mungkin nanti pengurusinya Datin Nur Hanum akan menceritakan lebih lanjut mengenai dengan PRKPP ini dan juga tujuan asal kita pada petang ini, iaitu Datin akan berkongsi dengan peranan ibu bapa dalam pembelajaran dan pengajaran anak-anak di rumah untuk PDPR ini. Jadi terlebih dahululah, kalau tak kenal maka tak cinta. Yang dah kenal tak apa, alhamdulillah kenal. Pada mereka yang baru mula berjinak-jinak dalam dunia PRKPP ini, sedikit saya mengetahukan ingin memperkenalkan bahawa Datin Nur Hanum binti Datuk Ibrahim ini seorang pesara guru subjek Bahasa Melayu, dan beliau giat menjalankan program-program pendidikan dan juga NGO aktiviti NGO, dan menjadi pengurusi kepada Yayasan Pendidikan Perak sejak tahun 2004. Pelbagai program seperti tuition cemerlang UPSR, motivasi-motivasi dan juga program STAND, Reading with Mum yang paling utama yang dijalankan di bawah YPK. Oleh kerana ramai yang minta program YPK ini juga dijalankan di daerah, dan kemudian YPK didaftarkan atas nama PRKPP. Jadi bermula daripada YPK, kita berkembang seterusnya menjadi PRKPP. Jadi terlalu banyak aktiviti, kalau yang nak saya ceritakan sini terlalu banyak. Jadi apapun, insya-Allah kami akan maklumkan dari semasa ke semasa peranan PRKPP, dan ini hari ini insya-Allah adalah salah satu daripada usaha murni PRKPP yang dihasilkan oleh Datin Nur Hanum untuk memberi kesedaran kepada ibu bapa, bukan memberi kesedaran saja tapi untuk menolong ibu bapa yang sekarang ini berada dalam resah, gundah, gelisah, termasuk dengan para guru. Bagaimana kita nak menangani PDPR ni? Macam saya sebagai seorang guru di SK Tualang Sekah, pastinya saya menghadapi dugaan ini setiap hari. Tetapi sebagai seorang guru, kami tetap menjalankan amanah. Kami akan cuba memberi yang terbaik. Tetapi apa pula peranan ibu bapa di rumah? Yang ini kita kena kupas. Tapi mungkin tak begitu mendalam kerana masa hanya 1 jam. InsyaAllah kita akan ada siri-sirinya pula lagi, insyaAllah, bergantung pada respon yang kita dapat nanti. Baik, jadi tanpa membuang masa, saya menjemput dengan segala hormatnya Yang Berbahagia Datin Nur Hanum binti Datuk Ibrahim untuk bersembang santai, berkongsi rasa, berkongsi pengalaman, juga berkongsi tips-tips yang mungkin boleh dipraktikkan oleh ibu bapa dan penjaga yang berada di dalam sidang televideo ini, untuk dengan tajuknya ialah peranan ibu bapa dalam pembelajaran dan pengajaran anak-anak di rumah ataupun PDPR. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan begitu bangganya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Nur Hanum, ataupun lebih dikenali mesra kalau di PRKP kita panggil Bonda Datin. Senang cerita macam itulah. Okey, baik. Datin ataupun Bonda, dipersilakan dengan segala hormatnya. Ya. Burung kedidi, burung tempur terbang tinggi di langit sana. Selamat datang kepada semua. Terima kasih kerana dapat bersama. Assalamualaikum, salam sejahtera yang saya hormati dan sayangi moderator kita, Cikgu Syam, seorang guru bahasa Inggeris yang sangat hebat pada saya. Mengenalinya dah berapa tahun yang lalu, telah memberi sikit sebanyak pengenalan kepada apa yang kita nak bincangkan ataupun sembang-sembangkan pada petang ini tentang persatuan kita, persatuan kami, semuanya berasaskan untuk mempertingkatkan pendidikan anak-anak kita. Itulah tujuan utamanya. Saya ringkaskan, kita nak bantu anak-anak kita dalam pendidikan dalam masa keadaan sekarang ni PDPR, di mana ibu bapa memainkan peranan yang penting kerana anak-anak di rumah, cikgu tempat lain. Jadi sekarang kita memang dalam keadaan yang saya rasa luar biasa kepada ibu bapa, kerana selalu pergi sekolah pagi-pagi dan sibuk hantar anak sekolah. Sekarang ni tak ada, anak ada kat rumah 24 jam. Tapi perjalanan pendidikan berterusan. Jadi saya rasa pada petang ni ibu bapa yang saya kasihi, kita sembang-sembang saja untuk cerita anak-anak kita ni. Kita relax, boleh minum kopi. Saya tak nampak lah, saya pun ada air segelas kat sini. Dan saya juga welcome sahabat saya Dr. Ismail. Ismail Zain, seorang pakar motivasi dulu dalam Utusan Malaysia. Lepas tu dia dulu bekas pensyarah, bekas guru. Saya pun bekas guru tapi guru dah lama lah.
tapi masih berminat untuk bersama-sama mempertingkatkan pendidikan anak-anak kita ya. So seperti kata Cik Hisham tadi ya, kita sekarang ni dalam satu era yang sangat berlainan. Masa saya sekolah tu tak ada macam ni. Masa Cikgu Hisham pun tak ada juga ya. Ni cikgu-cikgu muda, saya ni cikgu lama ya. Semua orang pergi sekolah. Pagi-pagi mak ayah suruh pergi sekolah. Sekarang ni tak pergi sekolah. Tak nak pergi sekolah tak bagi ya. Sebab itu sayang anak, takut anak dapat penyakit, dapat COVID ya, na'udzubillah. Kita semua dengan anak di rumah. Jadi agaknya saya yakin ya, bukan saja saya agak-agak, saya yakin mak bapak in kepala. Sebab anak saya pun seorang ibu memang merasa sangat gusar, merasa kadang-kadang saya tengok lemas. Macam mana nak handle anak-anak ni? Nak belajar online ya, kata orang putih. Belajar di talian sekarang. Tak nampak cikgu, dengar suara, nampak gambar je ya. Jadi satu perkara yang saya rasa mesti merunsingkan banyak pihak. Tapi hari ni kita nak cerita mak bapak ya. Sebab saya tak nampak apa orang kata bahagian-bahagian lain yang sangat penting. Mak bapak, sebab anak di rumah dengan kita ya. Jadi macam mana agaknya ya rasa hari ni kita berkongsi ya. Saya bukan nak memberi ceramah mengenai ini, tak. Semua saya merasa terpanggil, kami daripada NGO Pendidikan rasa terpanggil bahawa perkara ni sangatlah baik dan mungkin ya mengelakkan ibu bapa dari stres. Kita kata sekarang ni saya baca dalam di Amerika di mana banyak sangat orang membunuh diri kerana stres, kerana terkungkung untuk di rumah. Kalau rumah kawasan luas boleh juga kita senang-senang kalau suruh anak kita duduk. Tapi kalau kat ruang rumah kecil, di situlah semua segala-galanya, tentu sekali kita rasa runsing ya. Jadi tentang pendidikan, runsing tak runsing, dia still going on ya. Peperiksaan mungkin masih diteruskan lagi macam SPM dan sebagainya. Jadi hari ini saya harap ibu bapa di luar sana yang bersama dengan kita petang ini, kalau walaupun kita dapat kumpulan yang kecil tak apa, kita mulalah, kita boleh cerita dengan kawan-kawan kita apa saja yang kita sembangkan pada petang ini untuk menjadi panduan ataupun berkongsi ya, sharing ya. Kita bukan nak tunjuk siapa hebat dalam cerita ni, tak. Kita nak berkongsi macam mana kita nak bagi anak kita ni belajar dengan terbaik lah ya. Apa pun pada saya, untuk berjaya kita kena buat terbaik, kesungguhan semua tu walaupun dalam apa bentuk sekalipun. Jadi saya ceritalah sikit sebelum sebelum Dr. Ismail mengambil sesi beliau. Saya ambillah sikit ya poin-poin yang saya rasa apa yang mak bapak perlu lakukan ya. Sekarang ibu bapa ada masa untuk memberi respon kepada kalau setuju ke tak setuju dengan pandangan saya ya. Pada saya ya, kita kena buat anak-anak kita ni macam biasa, macam mereka pergi sekolah. Kalau waktu pukul 8 ya, selalu 7.30, tapi saya tengok cucu saya mula belajar pukul 8. Jadi kita minta ibu bapa kejutkan anak awal-awal macam biasa. Suruh mereka mandi. Ini anak dari sekolah rendah ya, darjah 1 saya cerita ni. Sampai sekolah menengah, sama je. Kadang-kadang anak sekolah menengah tu lagi susah nak suruh mandi. Suruh mandi, siap sarapan. Pukul 8, kata kelas mula pukul 8, semua dah duduk dekat kursi, dekat menghadap meja dengan alat yang kita ada. Sekarang ni kita tak guna buku. Kita menggunakan phone, kita menggunakan komputer. Jadi peralatan anak-anak tu dah siap dah.
Dan kita kena tahulah, malam-malam dah tahu dah. Mat kata, pagi besok kelas mula pukul berapa. Jadi dengan keadaan begitu, anak-anak ini terasa bahawa mereka terpaksa ikut. Disiplin lah ya, macam sekolah 7.30 pagi tak kena ada dalam kawasan sekolah. Kalau tak, guru besar, pengetua kena denda kita. Tak ada siapa boleh datang pukul 9, pukul 10, pukul 11. Kita ada disiplin, ada jadual waktu. Saya yakin guru-guru memang bagi jadual waktu pada anak kita. Tetapi kita tahu ya, anak-anak lah namanya pun anak-anak ya. Tua mana pun anak-anak kita ya tuan-tuan. Saya anak saya dah 40 tahun, anak saya lah juga. Saya kena buat teguran. Jadi tanyalah anak tu malam-malam, besok start kelas pukul apa. Jadi kita was-was pula. Kita tanya pula kawan dia, kita tanya anak dia jiran dekat-dekat. Selalu kelas start pukul apa, jangan dia kata pukul 10 mak. Sebenarnya pukul 8 ya. Inilah perkara yang saya rasa sangat-sangat perlu saya nak kongsikan. Mungkin kita dah buat, mungkin ibu bapa memang buat. Tetapi mungkin juga ada ibu bapa yang terus melepaskan saja begitu. Jadi bila bangun pagi, kadang bangun pukul 10, kadang bangun pukul 12, pelajaran anak-anak ini telah tertinggal. Ya, walaupun ada cara guru supaya boleh buat kemudian dan sebagainya, tetapi jika pengawasan ibu bapa itu baik, dia ikut macam biasa. Waktu mula, jadi inilah yang saya nak minta ibu bapa ya, pagi-pagi pastikan anak kita macam pergi sekolah biasa, bersarapan, lepas tu dah bersedia mendengar pengajaran yang akan disampaikan oleh cikgu. Saya rasa ramai juga kadang-kadang ibu bapa kita terlepas pandang ya, kadang terbiar, tak perasan bahawa peranan ibu dan bapa ini sangat-sangat penting masa kita belajar dalam untuk PPR sekarang ini. Belajar kat rumah, belajar online. Cikgu kita tak nampak. Kita hanya nampak gambar dia, dapat suara je. Tak lagi ada body contact dan sebagainya. Itu satu ya. Jadi kalau boleh kita sediakan alat yang cukup, lepas tu ruang pembelajaran ditentukan, dah tentu anak ni mandi bersarapan, ni saya dah tunjuk ada gambar tu. Kejayaan anak sentiasa bila anak itu fizikal dia cergas, ya, dia ada makan dengan cukup, ya, mental dan fizikal dia top kata orang putih, anak ini akan dapat belajar dengan baik, ya. Ketiga saya nak beritahu kalau alat-alat pula. Alat nak belajar tu kena ada ya. Kalau tak ada kita ikhtiar. Kita beritahu guru besar, kita beritahu siapa kawan-kawan kita macam mana kan nak dapatkan komputer, duit tak ada. Sekarang ni menteri besar kita ada bagi peruntukan. Jangan diam saja, tak ada udahlah. Tak apalah anak aku ni memang tak ada. Jangan macam itu ya. Tuan-tuan dan perempuan, berikhtiarlah kerana kejayaan anak kita adalah kejayaan kita. Jadi kita sediakan bahan-bahan mereka supaya mereka looking forward kata orang putih nak belajar. Jadi kalau dapat tempat selesa, kita carikan pula tempat yang kondusif untuk mereka belajar. Kita cari bilik kalau dapat. Tak dapat tu lain cerita lah. Tapi saya yakin jika ibu bapa berusaha, dia cari jalan. Macam mana nak letak anaknya tu tak payah bising. Bawa adik kecil tempat lain. Atau Man ke ataupun Milah duduk setempat. Baca buku ataupun buat kerja sekolah dengan baik. Di meja makan pun tak apa. Ya. Tapi tidak ada gangguan lain. Jadi kita menyediakan ruang untuk anak-anak kita belajar dengan sesuai. Ini bukan kerja cikgu ni. Ni semua kerja mak bapak. Cikgu sayang pun macam mana anak perempuan dengan tuan-tuan, dia tak boleh buat apa-apa dah. Dia berada di rumah dia ataupun di sekolah cara talian. Ya.
Jadi itulah saya nak share sikit. Lepas tu yang penting lagi satu, kita pantau jadual dia, hasil kerja anak kita. Jangan kita kata udah siap mak. Tak, kita kena juga duduk dekat dengan dia. Saya nampak Noli duduk dekat anak dia. Tengok, bantu. Walaupun kita rasa tak pandai, tetapi sebenarnya dengan adanya seorang ibu atau bapa dekat dengan dia, dia akan jadi bersemangat untuk membuat yang terbaik. Ya. Jadi saya teruskan dulu. Sekarang kita Dr. Ismail boleh sambung. Betul beri kata galakan pada anak kita. Kalau buat betul-betul hari ni Mat, siapkan kerja sekolah ni, ayah nak bagi present apa ke hujung minggu. Budak-budak perlu. Ini untuk sekolah rendah. Tapi sekolah menengah pun. Kalau mereka hebat, kata ayah nak belikan basikal. Macam-macam kita boleh janjikan. Tapi masa COVID ni bolehlah postpone lama-lama. Sampai setahun pun tak apa. Macam anak saya kata, nak buat bercuti. Bila kita tak tahu ya, jauh lagi masanya. Tapi anak-anak akan jadi semangat. Lepas tu kita kata pula, kalau yang ke sekolah rendah, kalau siap kerja sekolah, mama bagi bintang. Bagi hadiah coklat. Tapi tak bolehlah coklat dia tak habis lah gigi je. Jadi kita bagi ni sebagai simple motivasi untuk anak kita supaya looking forward. Cerita cikgu kita cerita lain. Ini cerita mak dengan ayah je hari ni. Itu kita juga ada rasa macam ada keluhan daripada ibu bapa yang beritahu saya. Dia rasa cikgu dia tak ada mengajar dengan puas hati, budak-budak tak faham. Tugas ibu bapa, telefonlah sekolah. Memang tugas kita. Tanya cikgu dengan baik-baik. Cikgu boleh tak ulang balik? Anak saya tak dapat ikut pelajaran cikgu. Inilah dia hubung baik antara ibu dan bapa. Janganlah marah-marah pula cikgu tu. Tanya je cikgu baik-baik. Ya cikgu Puan Samah, anak saya nampak tak boleh buat matematik ni. Boleh ke agaknya buat cara lain? Dan sebagainya. Ini perhubungan antara ibu dengan ibu bapa dengan cikgu. Mesti baik. Saya dulu, saya cikgu tapi saya masih baik dengan guru-guru anak saya. Sebab dia jaga anak saya. Saya mengajar tempat lain. Perhubungan ini boleh memberi semangat pada anak kita. Ya. Lepas tu kita pula ada sikap beri dan terima ya, give and take dengan guru. Ya. Lepas tu maklumkan kepada pihak guru jika kita tahu ada kekangan yang kita hadapi. Lepas tu selalu bertanya dengan cikgu, ambil nombor telefon cikgu ataupun WhatsApp dengan cikgu. Jika ada masalah belah malam pun boleh WhatsApp. Saya rasa cikgu sekarang pun semua dah bersedia menerima apa saja pertanyaan dari ibu bapa. Jadi itu sajalah saya naklah cerita sikit. Dan saya nak beritahu lagi sekali kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang saya hormati, kejayaan anak-anak kita terletak di tangan kita, bukan pada orang lain. Namanya pun anak kita. Jadi kita buatlah yang terbaik ya. Itu saya cakap sekarang kita sembanglah lagi ya. Mungkin saya nyampai dalam bentuk begitu orang kata macam strict sangat, tapi saya sebenarnya seorang yang sangat senang nak sembang. Kita sembang-sembang untuk kebaikan bersama. Jadi itu sikit dari saya dan saya rasa rakan saya Cik Dr. Ismail pula nak beri nak berkongsi bersama pengalaman beliau untuk kita sembang pada petang ini. Saya nampak anak saya dari jauh, dari Manchester pun ada. Dr. Naomi kat sana tu. Dia pun ada anak, sampai pergi sana nak jaga anak. Punya risau anak belajar online. Itulah dia cerita kita ya. Okey. Doktor sila. Okey.
Okey tu. Terima kasih ucapkan kepada Bonda Datin Nur Mahanum di atas perkongsian tadi ya. Antara tips-tips yang telah diberikan yang dikongsi oleh Datin tadi, antaranya yang saya ingatkan semula sebelum slot Dr. Ismail ya, iaitu bangunkan murid mengikut waktu PDPR yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Pastinya pihak sekolah telah menyediakan jadual waktu untuk diberikan kepada murid. Kemudian sediakan sarapan yang secukupnya, jangan kita biarkan murid-murid itu bangun terus pergi menghadap PDPR, so which is not really right ya. Kemudian kita pastikan peralatan kena disediakan, buku teks dah ada, alat tulis semua dah ada, kerana murid akan melakukan kerja-kerja di depan kamera ataupun di depan laptop ya, untuk melakukan tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru. Dan kemudian yang penting adalah berikan galakan kepada murid-murid tersebut ya. Bukan senang untuk murid masuk ke dalam sesi begini ya, sesi online begini, dan seterusnya kepada yang mampu. Yang pada tak mampu kita faham masalah mereka ya. Dan seterusnya ialah kita hubungan ibu bapa, penjaga dan guru-guru tu perlu lebih akrab, perlu lebih murni dan perlu lebih selesa, supaya senang ibu bapa dan guru-guru berkomunikasi dua hala dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh ibu bapa dan juga guru serta murid itu sendiri. Baik, terima kasih banyak kepada Bonda Datin, dan seterusnya kita akan menjemput pula yang berusaha, Dr. Ismail Zain, bekas pensyarah di IPJ Ipoh. Saya pun sempat belajar dengan beliau, kemudian seorang pendidik selama 35 tahun, dan yang paling penting yang ini, para guru yang ada dekat sini, Dr. Ismail Zain orang yang bertanggungjawab memperkenalkan sistem atau program CIDS, membantu meringankan tugasan guru untuk menyediakan ERPH di platform online. Jadi ini adalah salah satu usaha yang sangat murni ya, yang dilakukan oleh Dr. Ismail Zain, dan sekarang ni dah dijalankan di negeri barat. InsyaAllah mungkin akan dikongsikan di negeri-negeri lain pula nanti, insyaAllah. Baik, tanpa membuang masa, seterusnya saya mempersilakan yang berusaha Dr. Ismail Zain untuk berkongsi ataupun mengupas lebih lanjut berkenaan dengan isu-isu ataupun tips-tips yang telah dikongsi bersama oleh Bonda Datin tadi. Dipersilakan Dr. Ismail. Boleh. Terima kasih kepada moderator kita, iaitu Tuan Haji Syam, aku guru ya di sekolah, dan saya juga ucap terima kasih dan tahniah kepada Datin Nur Mahanum yang telah dapat menyampaikan ya, walaupun dalam keadaan yang santai ya. Beliau seorang guru dan juga seorang ibu bapa, jadi sudah tentulah apa yang beliau telah terangkan tadi sesuatu yang amat relevan. Dan saya nampak juga di sini Datin Sri ya, yang turut serta dalam perbincangan kita juga hari ini, lambai-lambai tu juga saya nampak juga Datuk Noli juga bersama, dan Dr. Siva saya nampak juga ada sini, jawatankuasa, dan juga yang lain-lain tu ya, Noli. Baiklah, insyaAllah pada hari ini sama juga saya akan menyampaikan dengan santai sajalah beberapa perkara yang saya rasa apa yang diterangkan oleh Datin tadi memang dah lengkap dah. Cuma mungkin saya akan buat sedikit renungan untuk kita semua berenunglah, dan saya akan masukkan beberapa PowerPoint untuk penerangan. Dan sebagai permulaan kita tahu bahawa kita berada dalam keadaan norma baru ya, norma baru, dan sudah tentulah apa saja yang kita hadapi sekarang ni suatu yang berbeza. Apa tindakan kita nak ambil, kita tak boleh nak bandingkan dengan tindakan yang kita ambil dahulu ya, sebelum ni aku tak buat pun tak boleh, sebab ini suatu yang baru yang perlu kita sesuaikan. Dan hari ini kita tumpukan saja fokus kita kepada bapa. Kita tak payah tumpu tentang soal-soal internet, soal-soal teknikal, itu biarlah orang lain menyelesaikan ya. Kita tumpu pada fokus kita dulu. Baiklah, jadi sekarang saya akan tunjukkan sedikit PowerPoint saya, dan sila bagi respon lah kalau tak nampak dan sebagainya. Okey. Kita nampak tak sekarang ni? Okey kan, Hisham? Saya punya skrin dah nampak? Kita bermula dengan ada 3 fasa yang saya akan terangkan lebih lanjut lagi ya. Pertama, fasa kita menerima seorang anak, seorang cahaya mata ya, sama cucu kita ke anak kita. Betapa kasih sayangnya kita pada dia ya, kita jaga dia. Begitu juga seorang ayah yang menerima seorang anak, maka kita bagi didikan, dan didikan yang paling utama, paling pertama sekali, didikan ibu bapa. Kita tak panggil cikgu untuk mengajar anak kita. Kita tak pergi hantar tuition anak kita yang baru lahir. Kita tak panggil dia orang datang untuk memberi taklimat pada dia, mengajar kat dia.
adalah kita panggil kita punya bibi ya untuk menjaga dan sebagainya. Tapi kitalah yang memberi didikan yang sempurna sehingga dia boleh bercakap. Dia tak belajar secara informal, dia belajar secara informal, tak secara formal. Sehingga dia boleh bercakap, sehinggalah kita pergi fasa yang seterusnya, fasa kita bersama anak mengajar. Dan inilah fasa yang kita anggap satu fasa yang baru untuk kita. Walaupun dulu kita ajar anak-anak kita, mungkin tak sepenuhnya kita masih mengharapkan sekolah. Tapi fasa sekarang ialah kita sepenuhnya kena mengambil berat. Oleh kerana apa? Oleh kerana pelajaran kan berlaku di rumah kita. Kalau dulu berlaku di sekolah. Tapi di rumah kita, adakah kita nak biar dia begitu saja? Contohnya kalau ada suatu perkara yang berlaku kat rumah kita, apa-apalah, adakah kita nak biar? Maka kita akan tengok, kita akan lihat. Sekali-sekali kita orang kata kita tengok-tengok apa yang berlaku dalam rumah kita tu. Orang datang masak rumah kita ke, orang datang buat kerja di rumah kita ke, kita akan tengok. Sebab apa? Walaupun bukan tugas kita, tapi ini juga merupakan rumah kita dan apa berlaku dalam rumah kita adalah tugas kita. Itulah sama dengan PDPR ni. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita tengok gambar yang kedua dan ketiga yang menjadi isu, yang menjadi rungutan dan sebagainya. Dan saya cuba ambil kata-kata. Kita orang Melayu kita ni, masyarakat Malaysia kita ni, banyak kata-kata yang digunakan dalam pantun ke, dalam puisi ke, kata hikmah dan sebagainya. Ya, berdasarkan apa yang dilihat, apa yang berlaku di tempat itu. Ya, terutama peribahasa yang kita guna masa dulu mereka tak tengok TV, mereka tengok apa yang berlaku di alam sekitar tu. Nature tu yang membiarkan mereka buat kaki ayam contohnya dan sebagainya lah. Sekarang kita cuba tengok dan kita cuba aplikasikan dalam kehidupan. Pertama saya tengok hendak seribu daya. Kita akan lihat nanti tuan-tuan. Saya akan tunjukkan, saya sharekan tentang hendak seribu daya ni dalam gambar saya nanti. Dan yang kedua, tuan-tuan tengok di tepi tu. Ya, seberat-berat pekerjaan akan terasa ringan bila dibuat dengan ikhlas. Tuan tengoklah orang tua sebelah tu macam mana dia dapat pegang. Saya pasti dia memang berat, ya, memang berat. Memang kerjanya berat. Tetapi keadaan masa itu menjadikan benda itu ringan. Sama juga kita hari ini. Walaupun kita berat, ya, suatu yang kita hadapi. Tapi akhirnya dia akan menjadi ringan apabila kita dah jadi perkataan ini. Norma yang baru ni sebagai norma yang biasa bagi kita. Baik tuan-tuan. Ini saya ingin berkongsilah apa yang saya cakap tadi. Sekarang ni kita lihat apa realiti dia. Dan cuba kita bandingkan dengan kehidupan kita. Pertama, seperti yang petikan daripada media sosial dan sebagainya. 3 beradik daki bukit untuk dapat internet. Ikuti PPR. Tuan-tuan cuba tengok ni. Ini bukan kita reka-reka. Ya, saya pasti saya tak tahulah kalau ini lakonan pula kan. Tapi saya rasa ini satu realiti di mana di Papar di Sabah, saya biasa pergi tempat Papar itu. Semangat 3 beradik untuk bersungguh-sungguh hingga sanggup mendaki bukit mendapat isyarat perkhidmatan internet untuk PDPR. Ya. Dan dia berjalan kaki seawal 7 pagi ke kawasan bukit. Mungkin 7 pagi ni, mungkin anak kita masih tidur, mungkin cucu kita masih tidur, mungkin kita pun setelah sembahyang subuh kita tidur balik. Tapi mereka telah mula mendaki 7 pagi, kira 2 kilometer. Mungkin kita 2 kilometer kita pergi jogging Tapi anak-anak ni pergi jogging untuk mendapat ilmu. Dan kita tengok di belakangnya, saya pasti itu ada kaum keluarga atau ayah dia di belakang. Jadi ini dia. Hendak seribu daya. Dan saya beri contoh bukan di Gopeng, bukan di Ipoh, tapi ini di kawasan yang luar bandar. Jadi benda yang berat bagi kita. Ya, kita tengok memang berat. Cuba kita suruh anak kita sekarang pergi naik atas bukit apa tu yang ada kat gua apa sana tu. Dia nak pergi dah? Dia tak pergi. Dia rasa berat. Tapi budak-budak ni sebab dia dah terpaksa dan akhirnya berat akan jadi ringan, akan menjadi normal, akan menjadi biasa. Kita tengok macam mana mereka buat, ya. Baik, kita tengok lagi. Ya, di Pitas juga di sebelah sana kesukaran mendapat lipunan internet. Kita memang kita bercakap, oh lah aku tak boleh lah, internet aku tak dapat lah. Tapi cuba tanya diri kita, adakah kesusahan kita ni sama dengan kesusahan yang saya tunjuk dalam gambar tadi? Kerana bila kita melihat kita susah, kita kena melihat orang yang lebih susah daripada kita. Ya, kalau kita tengok orang yang telah berjaya cemerlang, kalau kita telah berjaya cemerlang, kita kena tengok orang yang lebih berjaya pada kita. Barulah kita, bukan kita tamak, tetapi kita nak
menjadikan kita ni keep on going, atau kita ni supaya kita bergerak ke depan. Kita tak katalah cukuplah, aku dah cukup lah. Bukan. Yes, kita nak lagi, bukan tamak, tetapi untuk memotivasikan diri kita supaya kita terus bergerak. Jadi tuan-tuan tengok di sini, kesukaran mendapat di internet, murid dan pelajar mengambil inisiatif memanjat bukit lapis sana sampai ke puncak untuk mengikuti pembelajaran online. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau di kawasan ini mereka dapat online, kalau kita tak dapat online, saya rasa kita malu kot. Ya? Kita rasa kita malu lah. Ya? Mungkin sebelah kita tak dapat, bilik kita, mungkin di luar tu dapat. Kan? Tapi kalau kita nak bandingkan mereka, kalau mereka sanggup bawa galas, komputer, handphone naik ke atas share, bawa buku naik ke atas bukit, takkanlah anak kita yang dia ada di rumah mungkin sekadar nak pergi di sebelah, dekat pondok sebelah, tak boleh, kita dah rasa berat tuan-tuan. Ini kita refleksi sama-sama untuk diri saya juga. Kita tengok lagi tuan-tuan di sini. Belajar di atas pokok, cuba tengok sini. Mungkin anak-anak ni mungkin tingkatan 5 dan sebagainya. Kita alhamdulillah lah kalau kita dapat anak-anak macam ni, kita senang. Tapi sudah pasti saya rasa dia tak akan datang begitu saja. Sudah tentu dia datang daripada galakkan ibu bapa dia juga. Galakkan ibu bapa dengan semangat yang ada, dengan rasa susahnya, maka akhirnya dia akan cari untuk menyenangkan. Jadi susahlah kan nak buat pondok, ya, nak pergi belajar, tapi akhirnya dia senang. Ya, dia senang kenapa? Apa pelajaran yang cikgu ajar dia dapat. Itu senangnya. Ya. Jadi kita tengoklah belajar di kawasan. Saya pasti juga ramai anak-anak kita ya belajar di kawasan rumah. Jadi tanyalah anak-anak yang telah berjaya. Apa yang saya cakap ni bukan maknanya ibu bapa kita tak buat, tidak. Ya. Kita hanya tengok buat bandingan supaya kita dapat satu renungan atau refleksi. Ini satu lagi tuan-tuan. Cuba tengok. Ni anak-anak kecil-kecil ni kan. Ni saya rasa mungkinlah sekolah rendah kan. Macam mana mereka menggunakan kemudahan seperti Datin katakan tadi. Kita juga kita ni ada diberi bantuan-bantuan handphone dan sebagainya. Maka kita gunalah sebaik mungkin. Cuba tengok anak kita ni duduk di puncak bukit ya untuk menulis, membuat kerja. Bayangkan, saya tak pasti takkan dia nak berlakon kot kan, tak ada. Ni memang betul lah apa yang berlaku. Kerana apa tuan-tuan? Kerana terpaksa. Dia kena terpaksa. Bila terpaksa maka dia akan buat ya. Begitu juga kita tengok anak kecil tadi, dia buat pondok kecil, dia bina pondok kecil ya untuk mendapat internet. So dia tarik tu untuk mendapat, saya rasa nak cari-cari sudut yang boleh dapat internet tu ya. Baik, ini pula kita tengok. Kesian ya. Ni ada seorang yang post ya, saudara dia kata anak saudara dia nak dapat internet, rumahnya di tengah ladang kelapa sawit, dia keluar tepi jalan ya tuan-tuan. Keluar tepi jalan bawa kursi, bawa internet, anak adik dia teman dia. Bayangkan tuan-tuan perempuan. Ya, saya rasa kita tak sampai keadaan ni. Ya, jadi kita tengoklah betapa gigih, artinya mau seribu upaya apa yang saya katakan tadi. Ya, dan berat akan menjadi ringan. Dia dapat belajar. Ya. Baik, kita tengok, ini di negeri luar, ini negeri China. Ini bukan berlaku zaman Covid. Ya. Tapi seorang anak di pedalaman yang sanggup, mak dia bawa keluar, duduk tepi lebuh raya, di bawah lampu untuk belajar. Ini daerah apa ni, Guichang ni ya, China kan. Kita tengok macam mana. Ya. Ini menunjukkan bahawa usaha yang boleh dibuat. Ya, dia boleh dibuat. Yang rasa susah, tapi akhirnya jadi mudah. Ya. Mungkin ada anak kita, alhamdulillah kita ada kemudahan. Anak kita boleh belajar di tempat tidur pun. Cucu saya belajar tempat tidur. Alhamdulillah. Tapi ya, kita nakkan apa yang mereka belajar, apa kemudahan mereka itu dapat mereka gunakan sebaik mungkinlah pula. Janganlah duduk atas belajar, akhirnya tidur pula. Kan? Itu dia. Jadi kita lihatlah betapa susahnya. Baik, saya nak juga share tuan-tuan dan puan yang satu tempat di India yang saya pergi sendiri. Saya pergi India dalam beberapa siri lah. Yang akhir yang saya pergi itu bulan tahun 2020, bulan Januari atau Februari sebelum Covid ni. Sebelum Covid. Saya balik-balik aja, Covid dah tutup kat India ya. Baik, jadi saya pergi lawatan sana di atas jemputan mereka bagi ceramah di pusat sekolah, di pusat pengajian tinggi dan sebagainya. Dan saya sempat melawat tempat. Ini saya nak bagi share tuan-tuan dan puan. Ya, ini masa saya pergi ni di West Bengal. Saya pergi sini di daerah Jaskan, tapi di luar bandar lah. Jaskan ni kawasan tu Tata tu ya. Kawasan buat lori Tata tu dan Steel City juga di sana. Jadi bila saya travel kat sana, di kawasan yang pedalaman, tuan-tuan boleh tengok sini ya, di tepi jalan ni saya dah masuk ni, hutan.
Tapi sebenarnya dalam tu banyak rumah-rumah penempatan, ya, di mana anak-anak mereka ataupun ibu bapaknya bekerja di ladang-ladang ataupun di kawasan-kawasan sebagai farmers lah, sebagai petani, juga di sawah padi dan sebagainya. Ya, jadi dalam tu ada rumah. Jadi saya masuk dalam rumah tu, kita tengok. Okey. Baik, apa nampak di sini? Ini saya dan juga beberapa guru dan juga pensyarah Pusat Mercy yang bawa saya pergi masuk di sana. Belakang latan kita nampak anak-anak. Ini anak-anak ni adalah anak-anak pedalaman. Sebelum ni belum COVID ya. Di mana apa yang mereka, dan ini yang belakang tu, yang belakang anak-anak tu ialah ibu bapa. Ibu bapa. Bapa ini dia sukarelawan yang volunteer, ya, yang ambil anak-anak ni pada waktu pagi, kalau sekolah hari petang, untuk berkumpul di sebuah tempat, pondok saya di luar, belakang ni ada satu pondok luar, untuk mengajar anak-anak ni. Pada dia kata, kalau tidak, anak-anak terbiar kerana bapa mak tak ada. Ya? Jadi dia bawa, dikumpul, dan sukarelawan ni, ada yang cikgu, ada yang bapa biasa, akan memberi didikan. Semudah mereka mengajar nyanyian. Dia mengajar nyanyi, cukup. Ya? Besok dia mengajar macam mana nak basuh kain dengan baik. Macam mana nak sidai kain dengan baik. Ya? Yang boleh tu ajar ABC. Yang boleh bahasa Inggeris, ajar bahasa Inggeris. Maka apa poin saya nak tunjuk kat sini, bahawa kita nampak sudah ada rasa kepekaan ibu bapa terhadap pernikahan anak-anak di kampung, yang saya rasa lebih teruk lagi pada kampung kita. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan, di kawasan yang kalau kita pergi ke India Utara ni, mungkin yang lain pun dah biasa pergi banyak ya. Kehidupan mereka ni kalau saya pass by, macam tahun 60-an lah tuan-tuan. Macam tahun 60-an ya. Cukup orang katakan masih backward lah, masih backward. Tapi mereka mempunyai telefon sebagainya. Dari segi teknologi mereka sampai, 4G semua sampai ya. Jadi saya tengok pun saya kesian ya. Ini mereka berkumpul depan ni, mereka nyanyi depan tunjuk kat kami ya. Jadi ini satu contoh kita lihat macam mana pengorbanan seorang ibu bapa ya dalam mendidik anak-anak. Baik, ini satu lagi yang saya tunjuk pada tuan-tuan dan puan. Ini saya ada Zoom meet dengan kumpulan guru dan juga ibu bapa yang masa saya pergi lawatan. Dan yang specialnya, ini baru saya buat minggu lepas ya, saya buat Zoom meet. Kalau tuan-tuan tengok, ini yang semua ni, yang gambar-gambar ni semua cikgu-cikgu dia dan penduduk kampung ya. Dan gambar yang di atas belah kanan ni bersama murid ialah seorang guru dan dia juga seorang ibu bapa. Okey, apa yang berlaku? Saya nak ceritakan. Okey, apa guru ni buat? Dia ni tokoh guru lah dapat tokoh guru dengan ibu bapa. Dia kumpulkan budak-budak ni daripada dulu, bukan sekarang, bukan hanya COVID. Dia kumpulkan murid-murid itu di rumah dia. Ya, dia duduk 80 km kawasan jauh lah ya. Dan tempat yang sekolah ni kawasan pedalaman juga ya. Dikumpul anak-anak itu dalam rumah dia dah jadi macam library. Ya, ada gambar kalau tuan tengok di belakang ni. Okey, saya buka ni, jelas sikit ya. Ya, nama dia Ishwari Kumar. Di belakang ni kita nampak ada gambar-gambar yang tampal carta, mereka ada satu komputer dia letakkan ya. Jadi apa program dia buat, murid-murid ini dibawa budak-budak ini masuk rumah dan dia mengajar. Ya, apa saja. Dan dia ada visi. Dia kata dia ada misi dan visi nah. Dia kata setiap budak ni misi dia ialah setiap orang ni akan mewakili mendapat satu pekerjaan. Dia kata astronaut, lawyer dan sebagainya. Dan saya sempat bercakap dengan budak ni, yang perempuan ni, ya, saya kata dia ni dalam form 3, form 4 macam itulah, ya. Dan cita-citanya dia kata dia suka belajar fizik, cita-citanya biologi, cita-citanya nak jadi doktor. Itu apa yang mereka buat. Setiap orang ni sudah diberi satu cita-cita, ya. Dan apa yang berlaku yang pada hari itu ialah dalam zaman COVID ni juga, kerana tidak ada kemudahan, cikgu ni dia duduk di situ, dia tak balik rumah dia duduk di situ, dia kumpul budak-budak dia datang, dan setiap kali salah satu aktivitinya ialah dia buat live Google Meet dengan orang-orang tokoh-tokoh yang dikenal. Dan salah seorangnya dipanggil saya untuk cakap dengan budak tu, bagi pendedahan. Dan setiap hari dia ada Pakistan, rakan kenalan daripada Australia, ya. Ya, tak ada masalah. Cuma saya nak tunjukkan bahawa ya, nak Sri Budaya. Yang berat tu jadi ringan.
ya, walaupun dia jauh susah ya, tak ada peningkatan pengangkutan dan sebagainya, tapi mereka masih dapat laksanakan. Okey, baik, sekarang kita tengoklah sikit, kita tengok sikit tentang renungan kita, tentang peranan-peranan kita seberengkas lah ya. Saya cuba habiskan dalam masa 10 minit ini. Jadi saya tak juga bercadang nak cerita panjang ya. Cuma tadi saya ceritakan sikit untuk memberi orang kata dalaman ya, motivasi dalaman kita untuk kita dapat bergerak. Baiklah tuan-tuan. Pertama sekali ya, macam saya katakan didikan kita ni, didikan fasa pertama. Alhamdulillah, kita dah selesai anak kita. Ya. Dan sudah tentu peranan kita bukan situ saja. Kita dah cakap pada anak kita dalam perut lagi ya. Biar besar lagi aku nak jadikan kamu ni seorang doktor, seorang lawyer, seorang tahfiz Al-Quran. Kita bisik pada anak kita. Bermakna kita bercakap itu ke arah masa depan. Bermakna didikan kita bukan setakat di sini saja. Didikan kita akan berterusan. Ya, jadi tak bolehlah kita kata okey sampai sekolah yang tanggungjawab. Kita tak bolehlah kata begitu, ya. Kerana ini kita, ya. Baik, kita tengok yang kedua. Fasa yang kedua. Fasa kedua, fasa yang sudah sampai satu peringkat, dia dah agak dewasa, ya, dia sudah dapat mengenali, dia sudah ada halal dan haramnya, ya, dia sudah pandai juga melawan dan sebagainya. Maka fasa ini fasa yang agak mencabar, di mana kita latih dia apa yang keperluan kita, solatnya, agamanya, ikut agama masing-masing, dan kita juga menegurnya. Kadang-kadang kita terpaksa berkasar juga dengan dia kerana kita nak mendidik dia. Ini fasa yang kedua. Baik, kita datang pada fasa yang ketiga. Ini dia saya ambil fasa ketiga ni, fasa sekarang. Norma baru di mana inilah yang berlaku, kita nampak gambar-gambar ni yang berlaku sekarang ya. Sama ada kita berhadapan mentini dengan anak-anak ya, sama ada anak-anak tu sendiri akan mengikut jadual dia belajar ya, yang perlu panduan pada anak, ibu akan buat. Saya pasti ibu sekarang semua kalau anak dia kita lihat bahawa zaman yang amat kritikal ada anak kita di bawah tahun 6 ya, tahun 6, tahun 5. Yang atas tu agak-agak dah boleh. Tambah kalau universiti tu tak ada masalah dah. Kita tak boleh suruh, boleh tahu sendiri dah. Tapi di bawah ni lah. Dan saya pasti kalau tuan-tuan ada anak yang masih dah 1, dah 2, 3, 4, maka ibu-ibu masih muda lah ya. Bawah 50. Saya kata bawah 50 muda lah, 40. Maka sudah tentu segi-segi teknologi ni tuan-tuan juga dah boleh. Tak ada masalah. Ya. Maka itulah kita nak apa yang Datin cakap. Bukan kita nak ajar dia. Mungkin kita duduk aja di kursi sebelah kanan tu dan tengok anak-anak kita buat. Kita jangan persoal tentang ada peranti atau tidak lah kita tak persoalkan itu. Kalau tak peranti, kita tengoklah yang belah kiri gambar dia menuding ya. Inilah norma baru kita. Baik, jadi saya lihat satu lagi apa yang Datin telah cakap tadi. Datin cakap tadi, saya cuma go through sajalah ya. Apa strategi kita, macam Datin dah cakap tentang pengurusan diri ya, bangun pagi. Memang betul lah tuan-tuan dan puan ya. Memang betul lah. Kalau dia masih tak bangun pagi, kita tak tengok dia. Kelas mula pukul 8. Dia baru bangun 7.45. Apa nak buat tuan-tuan? Ya, duduk dalam kelas sama juga kalau pergi sekolah. Kalau anak tu tak mandi, saya pasti Cikgu Syam mungkin sudah alami anak yang datang yang belum bersedia, maka apa jadi? Dia tidur je. Mungkin dia tak makan, dia belum mandi lagi, dia belum bersedia. Ya, dan bajunya pun tak tentu hala. Tapi kalau anak yang sudah bersedia, telah mengurus diri, mandi dan sebagainya, maka sudah tentu dia lebih bersedia. Kerana pelajaran tu pada saya bukan susah. Pelajaran tidak susah. Yang susah ialah macam mana nak mengikuti pelajaran itu yang susah ya. Baik, dan kedua, dia juga sebut tentang dalam jadual belajar. Itu pun amat penting sekali. Apa yang kita nak anak-anak kita ya, dapatkan jadual tu. Saya pasti ya, cikgu-cikgu kita di sekolah, arahan sudah diberikan. Kalau dia mengajar, dia perlu ada jadual dan sudah ada modul-modulnya. Kalau dia hantar bahan ke sekolah pun, dia ada arahan-arahan dia. Kalau digunakan cara apa? Cara offline. Apa dia punya modul digunakan? Apa aktiviti nak laksanakan? Apa budak perlu buat? Jadi benda-benda macam ni, macam spek ni lah, macam arahan ni, patut ibu bapa tengok pada ni. Kita terima bungkusan package tu, kita kena cek dulu. Kalau tak ada, kita telefon cikgu dulu. Cikgu, anak saya ni nak buat apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Sama juga cikgu kalau dia mengajar, dia akan beritahu pada murid apa objektif, apa nak belajar. Itu bahagian guru ni saya ada benda lain lah, nanti kita cakap kemudian dengan guru-guru kemudian. Baik, jadi maknanya pertama kita kena tahu bahawa kita nak tahu jadual anak kita, apa dia perlu buat. Ya? Baik, kita tengok yang nombor 1. Ini dia. Yang tadi saya dah cakap dah, nombor 1, pengurusan diri tu urusan rutin lah. Dari bangun pagi hingga ke malam lah.
Macam inilah anak-anak kita. Nanti kita sebut tadi. Yang kedua tadilah tentang jadual belajar ya. PDPR tu pastikan anak kita tak ketinggalan lah ya. Itu. Kadang-kadang mungkin kita perlu ada di tepi ke macam mana caranya. Jadi kita ikhtiarlah. Ada 1001 macam. Saya tak boleh bagi satu cadangan kerana macam-macam ada dalam tu. Mungkin mak tak boleh, kakak ada sekejap. Memang susah lah tuan, memang susah. Ya, tapi kita kena ikhtiar juga. Macam mana susah pun kita kena ikhtiar juga lah ya. Baik, dan macam kita bekerja sama, kalau kita tak pasti apa nak belajar, kita pantau dan sebagainya. Dan kita tengok pula di sini, yang ketiga ialah macam mana kita nak pastikan supaya anak-anak kita itu dapat belajar secara sendiri. Ya, sama juga kalau murid-murid di sekolah pun dia balik pun dia kena belajar, bukan dia sekadar buat latihan yang dibagi cikgu saja, tapi dia kena belajar sepenuhnya. Kerana tambah pula kalau dalam PDPR ni cikgu tak boleh mengajar semua. Sebab kita ada masa yang amat limited. Ya, walaupun ada masa tapi cikgu tak boleh ajar, kadang-kadang murid akan rasa bosan. Cikgu cakap panjang sangat pun rasa bosan. Jadi cikgu hanya pilih benda-benda yang patut disampaikan. Ya, tapi huraiannya, contoh-contohnya, follow up dia tu murid lah kena belajar sendiri, dibantu oleh ibu bapa ya, dan kita ada bantuan seperti Didik TV, bacaan-bacaan tambahan, textbook tu gunalah sepenuhnya, dan kalau kita ada internet kita boleh tengok dengan YouTube dan sebagainya. Jadi ibu bapa patut ada jadual yang spesifik. Saya tunjuk situ ada jadual spesifik. Maknanya ada satu jadual tampal depan bilik ataupun mana-mana lah. Subjek apa dia nak belajar, topik apa. Kalau dari segi PDPR, okey hari ni pukul berapa, 9.30 topik apa, ada. Kalau kerja dia sendiri, okey pukul 3 petang, 3 sampai 4 atau 3.30. Okey ulang kaji balik pelajaran apa, topik apa. Ibu bapa siapkan benda tu. Jangan kata belajar, murid apa ni, anak man belajar apa. Kita bubuh kat situ. Oh nak belajar karangan, tentang apa, cari isi-isi penting. Okey cari 5 isi. Okey, dia belajar. Pukul 5 kita cek ada tak 5 isi. Maknanya itu kita kata pemantauan. Apa kita buat? Mungkin kita tak tahu benda tu. Tapi kawan-kawan dia cari. Dan kita ada Didik TV sebagai macam gambar kita tengok tadi. Mungkin anak tu jangan tengok saja macam tengok cerita kartun. Ya, dia perlu ada kertas untuk berjalin. Kita tengok ni bukan tengok cerita kartun, tengok cerita ilisan. Bukan. Kita tengok cerita yang akan jadikan bahan untuk ilmu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, itu yang saya dapat berikan cara ringkas kita tentang strategi yang saya ulang tadi. Baik, sebelum saya habis ni, kita juga PRKPP, sebentar ni saya ceritakan, usaha kita ni banyak di dalamnya di bawah bimbingan Datin, sokongan-sokongan daripada YB Noli, Datin Seri, Noli Anomi semua ya. Kita banyak ada kita cuba buat ya, satu persatu. Misal kata ni saya nak cerita, misal kata kita telah adakan satu laman tambahan untuk anak-anak. Cuma saya tak war-warkan lagi dengan sepenuhnya kerana kita nak lihat sejauh mana kemampuan dengan bantuan kita ada ni, sejauh mana murid dapat masuk sebagainya. Tapi kita akan buat. Ni saya tunjuk tuan-tuan ya. Okey, saya tunjuk sini. Okey. Kita panggil di sini Komuniti Pembelajaran Cyber Perak. Boleh nampak tuan-tuan? Bagi respon sikit. Boleh doktor. Okey, terima kasih. Baik, kita ada Komuniti Pembelajaran Cyber Perak di bawah PRKPP, di mana di sini kita telah sediakan ya beberapa setakat ini kita ada pertubuhan rakan komuniti, kita ada komuniti pencinta alam, Ipoh City Watch dan Majlis Bandaraya Ipoh. Kita dah sedia tapaknya. Dalam pertubuhan komuniti ini kita telah masuk di sini dan kita telah ada penerangan di sini dan kita ada ruang kita panggil sini e-forum. Ya. Baik, bila anak-anak ni masuk dalam e-forum, kita telah ada bahan-bahan yang dibina oleh jawatan kuasa kita dan juga dengan kerjasama guru-guru. Kita juga ada chat di tepi tu dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan tengok di sini, kita ada sekarang ni dah hampir 40 ke 50 bahan-bahan untuk murid-murid masuk dan baca sebagai tambahan. Ya, boleh berinteraksi. Datin sendiri pun telah masuk dalamnya. Ya, mungkin saya bagi contoh satu. Ya. Misalnya di sini kisah si Tenggang ni. Ni Datin masuk. Ya. Di mana di dalam ni ada bahan-bahan, gambar-gambar dan ada pula video. Macam ni Datin sendiri yang bercakap ya dalam satu rakaman.
Okey. Okey. Dan kita boleh ambil lain-lain. Dan kita ada soalan-soalan. Kita tahu cerita tentang ni, kita ada link dia. Kita klik kat sini. Kita nampak cerita kisah si Tanggang kat sini. Boleh baca. Lengkap semua di sini. Jadi dia dapatlah satu pengajaran dekat sini. Ini dia tentang ni. Dan banyak lagi kalau kita pergi lagi. Dari segi kesihatan misalnya. Dan sebagainya. Macam kesihatan kita nampak ada. Macam Dr. Siva sendiri ada masukkan bahan kalau kita tengok sini. Macam mana nak shampoo rambut. Kan? Ada dekat sini. Ini semua adalah pengetahuan dengan video-video ni sekali. Mudah tuan-tuan dan perempuan. Yang ada peranti lah yang saya cakap ni. Semua ada. Tadinya bahan kita dah ada. Bahan-bahan semua apa sahaja. Jadi di sinilah tempat yang kita ada. Di mana kita ada lebih kurang. Sini ada 4 muka. 4 page sini, 4 pages bermakna di sini kalau kita pergi balik sini saya masuk balik di forum ni jadi kita ada banyak kita ada sini 4 pages ni, maknanya kita ada kalau satu ni 15 dia katanya dah ada 60 bahan dah tuan-tuan. Semua dah bagi sumbangan sini. Dan kita alu-alukan sumbangan daripada semua untuk bacaan. Jadi cuma kita belum, hari itu kita nak launch dah tapi kerana ada masalah-masalah tertentu, kita dapat belum launch lagi. Tapi kita bersedia. Jadi siap saja kita akan masuk. Ini satu saluran lagi yang telah PRKPP usahakan untuk memberi makluman bersama dengan anak-anak, ibu bapa semua. Baik, jadi saya rasa itu sedikit sebanyak yang saya dapat sampaikan. Jadi kalau ada soalan dan sebagainya, bolehlah tuan-tuan kemukakan kepada Datin samalah, Datin saya. Jadi saya rasa back to Cik Haji Syam. Setakat itu. Okay. Terima kasih Dr. Ismail. Okey, baik. Begitulah tadi tuan-tuan dan puan dengan hadirin yang berada dalam telesidang ini. Kita pada saya kita rumuskan apa yang kata Dr. Ismail tadi ialah where there is a will there is a way. Maknanya di mana ada kemahuan di situ ada jalan, tetapi kita berpaksikan kepada kemudahan yang ada kepada setiap keluarga itu. Sebab kalau kita berusaha pun kita nak cuba tetapi kita tidak ada mempunyai peranti dan sebagainya, mungkin tak boleh dijalankan, tapi kita akan usaha pula dengan cara atau kaedah yang lain. Jadi apa yang Dr. Ismail perkatakan ini ataupun sharing ini lebih kepada mereka yang telah mempunyai segalanya. Telah cukup segalanya, cuma yang kita perlukan adalah push the student, push murid-murid itu, dan ibu bapa tu sendiri juga perlu mainkan peranan penting untuk memastikan murid-murid itu dapat menghadapi sesi PDPR dengan cukup sempurna. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ismail Zain. Baik, seterusnya saya akan bukakan soalan kepada mereka yang hadir dalam telesidang ini. Jika ada sebarang soalan, sila kemukakan nama tuan-tuan dan puan-puan, dan terus jika ada ingin soalan ditanyakan, diajukan ataupun jika ingin berkongsi pendapat dan sebagainya, dipersilakan. Dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada sebarang soalan yang ingin dikemukakan atau sebarang pendapat ataupun sebarang Assalamualaikum warahmatullahi. Dipersilakan. Apa khabar semua di sini? Saya harap semua sihat. Alhamdulillah. Saya suka mendengar tadi ada pendapat daripada Datin Norma, daripada Dr. Ismail Zain berkenaan pendidikan. Cumanya waktu sekarang di mana kita, memang nombor satu yang saya dapat daripada apa Dr. Ismail cakap tadi ialah tentang disiplin. Sebagai seorang doktor kanak-kanak, satu benda yang saya sangat disiplin ialah saya memang sangat ikut ialah kena ada rutin. Sebab budak-budak kalau tak ada rutin, dia pun memang susah. Kalau rutin dia pun terkeluar, dia pun akan jadi marah, dia pun akan jadi meragam, dia pun akan jadi macam-macam. Jadi bila kita ada rutin yang baik seperti mana Dr. Ismail cakap, ia satu yang sebenarnya asas kepada apa-apa pendidikan yang kita nak buat. Cumanya yang saya tertarik nak bagi tahu, saya tahu memang masalah dengan peranti, masalah internet dan sebagainya. Tapi di UK ni ada satu pergerakan di mana mereka banyak mengajar homeschooling. Dia tak nak hantar anak ke sekolah, tapi mak bapak tu sendiri mengajar di rumah. Antara masalah yang saya rasa yang antara benda yang kita boleh buat Dr. Ismail ialah dalam Dr. Ismail punya
website dan sebagainya, mungkin boleh tengok bagaimana mereka mengajar anak-anak itu homeschooling. Homeschooling bukan bermakna dia duduk di rumah saja. Homeschooling bermakna dia akan bawa keluar kat kebun, dia akan ajar macam mana nak bercucuk tanam, dia akan ajar macam mana fotosintesis berlaku, apa yang pokok perlukan dan sebagainya. Jadi ada banyak cara sebenarnya yang kita boleh gunakan untuk belajar. Bukan sahaja daripada segi kita kena belajar nak cari depan internet juga, tetapi kita kena buka minda kita kepada macam mana kita nak ajar anak kita sains apabila memasak, katakan. Apa makanan, apa karbohidrat, apa protein dan sebagainya, semua tu boleh buat. Jadi memanglah banyak usaha tu terpaksa berada pada ibu bapa tu sendiri. Namun begitu saya pasti kalau kita lebih imaginatif dan kita berusaha, sebab kita tahu COVID ni kita tak tentu bila kita ada problem dengan supply vaksin. Malaysia memang susah. Ini bukan satu masalah yang akan pergi dengan dalam sekelip mata. Jadi pada waktu itu saya rasa kalau boleh kita cuba tengokkan bagaimana kita nak mengajar bukan saja di depan buku teks, bukan saja di depan komputer. Jadi itu satu saranan yang saya nak bagilah. Sebab itu saya rasa satu benda yang boleh kita explore untuk membantu anak-anak ini belajar. Terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada Dr. Nomi ya. Okay, Alhamdulillah Dr. Nomi dari jauh-jauh sanggup berkongsi pendapat bersama-sama dengan kita, warga PRPP dan juga ibu bapa yang terus hadir bersama-sama kita. Saya rasa satu perkongsian cukup bagus ya, sebab mungkin kita di Malaysia masih lagi terikat dengan sistem pendidikan teachers and pupils. Tapi macam Dr. Nomi sebut, kalau dah di UK, Sweden dan negara-negara maju sebenarnya diorang dah mula mempraktikkan pendidikan itu di the venue itself, di tempat tu sendiri. Kalau farming, terus pergi ke farming. Tapi tak apa, insya-Allah Malaysia ni insya-Allah mungkin akan menuju ke destinasi yang kita harapkan nanti, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Thanks once again, Dr. Macam saya respon sikit. Macam apa yang silakan. Dr. Nomi cakapkan tadi, atensi. Memang betul lah. Sebab tu kita tengok macam yang saya cerita tadi yang saya melawat kat India tu, itu sort of homeschooling tadi. Ya, bila bapa dia tak ada, cuma dia ambil parents yang ada sikit orang kata capability lah ya, yang boleh, kemudian dia memang dia ajar macam mana nak orang katakan dalam pokok, macam mana nak sedai kain ya, dan berlaku. Saya rasa itu juga kalau boleh kita Datin Norma ya, kita boleh mulakan kalau ibu bapa yang cuba buat ya, macam Datin cakap tadi lah ya, kita tak tahu bila kita nak habis ya. Kalau kita dapat mula sikit masa cuti sekolah ni ke, cuti sekolah lagi 2 minggu saya rasa ya, mana kita dapat mulakan sikit dengan bantuan Cikgu Isyam sebagainya, sebenarnya kita nak buat homeschooling ni kita cuba dulu kan. Saya pasti murid-murid yang Cik Isyam banding ni boleh kita buat dengan cara kecil-kecilan dulu. Kita tunjukkan satu contoh macam mana homeschooling yang dibentang oleh doktor tadi dapat kita aplikasikan. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Okey, terima kasih Dr. Ismail. Baik, ada lagi ibu bapa hadirin daripada dalam talian? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perkenalkan diri tuan ataupun puan? Saya Puan Zuli. Zuli ya, silakan. Ya, nak share experience pasal PDPR ni kan. Agak struggle macam Datin Nomi kata tadi homeschooling kan. Rasanya nak compare dengan yang ibu bapa yang di Asia dengan yang Western, dia ada perbezaan dia. Kalau macam yang Western ajar lembut, so anak-anak pun boleh masuk, kita cakap elok-elok dia terima. Tapi berbeza dengan ini anak saya lah kan, bila kita cakap lembut dia tak faham, sekali dua tak faham, masuk kali ketiga kita dah high pitch sikit, masuk kali keempat kita dah macam aduh dah tak boleh lah kan. Sebab berbeza sangat-sangat bila dia belajar dekat sekolah. Mungkin dia punya environment, jumpa cikgu face to face semua. Bila balik dia akan ingat apa yang cikgu dia ajar. Kita tak payah tanya pun, dia sendiri akan cerita dekat kita apa yang dia belajar dekat sekolah. Tapi berbeza sangat-sangat dengan PDPR ni yang sangat-sangat saya rasa sangat-sangat struggle saya. Yang homeschooling tu saya rasa tak tahulah saya mampu buat ke tak, sebab saya pun bukannya semua subjek saya boleh tahu yang nak ingat-ingat balik semua, sebab kita pun ada kerja-kerja lain yang kita nak buat. So saya tak tahulah apa makna saya boleh kadang-kadang burn out, tapi
itulah saya pun tak tahu apa je solution saya boleh ambil. Kalau nak positif selalu pun saya tak tahu lah. Kadang-kadang tipu lah kalau saya kata saya positif selalu sampai tak ada negatif langsung tak ada. Memang akan ada satu hari tu memang burn out sangat. Dah tak boleh nak fikir dah. Saya tak tahulah lama mana COVID ni nak anak dengan nak PDPR dekat rumah. Itulah. Yang tu je lah saya nak share. Tak tahu macam mana Terima nak kasih. positif sendiri tu. Okay. Terima kasih Puan Zuli. I think I know what you're trying to say, but actually we are in the same boat ya. Sebagai seorang guru memang kita menghadapi masalah yang sama, menyediakan PDPR dari rumah pula. Puan Zuli pula menjadi as a housewife you need to do all the things, the chores and everything. Memang benda tu agak sukar. Tapi pada saya lah pula kita buat yang terbaik, yang semampu mana yang boleh. Kita tawakal kepada Allah. Dan pastikan yang penting kita kena ikhlas dalam apa juga yang kita lakukan. InsyaAllah Allah sentiasa mendengar doa-doa kita dan juga doa-doa rakan-rakan kita. Dan insyaAllah hasilnya nanti pasti sesuatu yang menjanjikan yang terbaik dan kita akan gembira di akhirnya nanti. Khusus bukan untuk kita tapi mungkin juga untuk anak-anak kita dan generasi masa depan. InsyaAllah. Ya, Puan Zuli ya, bertabah ya. Sama, kami pun sama sebenarnya. Okey, ada lagi tentang Puan? Boleh saya bagi sedikit pendapat? Okey, Dr. Nawawi. Silakan, Dr. Nawawi. Saya cuma nak tanya berapa umur anak Puan Zuli tadi? Sebab saya nak relate satu cerita quite 8 interesting. tahun. Anak umur 8 tahun. 8 tahun ya. Okey. Masa saya jumpa patient dan sebagainya, antara benda yang saya akan suruh buat ialah untuk mereka menulis dan sebagainya sebab nak tengok pencapaian mereka. Lepas tu dengarlah mak ni cakap. Lepas tu buat mana garisan? So saya tanya dia, "Oh, puan ni cikgu ya?" Dia kata, "Tak. Sejak PKP ni saya dah jadi macam cikgu garang." Jadi saya faham, memang ramai orang jadi naga. Saya pun nak jadi naga juga. Tapi cuma bila sebagai seorang yang biasa dengan kanak-kanak ya, saya dapati nombor satu nak suruh belajar tu dengan anak saya sendiri yang lelaki ni paling lama pun setengah jam. Ya, saya akan duduk, saya akan sembang, saya akan bercerita, saya akan make it fun supaya saya sendiri tak stres, anak tu pun tak stres. Sebab antara benda yang saya nampak bila saya marah, anak saya akan jadi lagi meragam. Jadi saya kena sentiasa puji dan yang saya dapati memang jangan buat lama-lama. Tapi apa yang perlu ialah konsisten. Bermakna kita kata okey, pukul 9 pagi ni kita duduk sekejap je. Lepas tu kita boleh main. Dan pada itu bila kita pada umur 8 tahun, bermakna kita hanya belajar benda yang basic. Yang penting kita boleh buat benda bersama supaya dia belajar mungkin memasak. Macam saya cakap tadi lah, benda-benda yang lebih interesting dan boleh bantu puan sendiri untuk menjalankan kerja harian. Sebab anak ni apabila mereka merasakan mereka dihargai, mereka diberi attention, mereka akan membuat segala benda yang membantu kita. Itu sebenarnya benda ni dua hala. Dia bukan anak memang jadi bagi kita crazy. Memang saya akui memang saya nak gila. Tapi antara benda yang saya dapati dulu, mak saya dari pukul 5 petang, semua orang kena umban keluar ke rumah. Tak boleh duduk dalam rumah. Duduklah kat luar tu, tak tahulah apa jadi, main dengan cacing ke, main dengan labah-labah ke, cari pokok ke apa ke. Tapi itu antara benda yang menjadi rutin bagi kami. Jadi benda ni pembelajaran mestilah sesuatu yang menarik. Untuk 8 tahun kita nak suruh duduk, baca, dia akan melawan. Saya punya anak sampai 16 tahun saya tak boleh buat juga. Tapi saya usahalah, bermakna saya cuba make it fun. Macam bila saya bercakap pasal bagi dia makan, then saya akan cakap inilah dia, ini karbohidrat, kenapa kita makan, inilah protein, inilah untuk kita jadi besar, benda macam tu. Puan saya sarankan juga mungkin kalau puan ada masa, tengok melalui internet juga macam mana nak ajar anak umur 8 tahun ataupun untuk cara yang lebih menarik. Saya faham. Saya jumpa ramai patient, ramai parent, semuanya memang tarik rambut. Dia kata saya tak tahan kerja kat rumah, saya tak tahan sekolah tak buka, saya tak sabar sekolah nak hantar anak semua sekolah. Itu semua kami faham. Tapi kita kena berubah dengan masa. COVID ni macam perang. Kita kena anggap mentaliti kita semua kena tukar. Okay.
Thank Okay, Puan you. Zuli harap sedikit saranan dapat daripada Dr. Naim tadi dapat menjadikan bebanan ataupun tanggungan Puan Zuli Serkat ni at least dapat ringan sedikit lah. Tapi don't worry, we are sharing the thoughts dan kita bersamalah menghadapi, mengharungi dunia asal Allah baru ni, not to suggest Allah baru tetapi the new normal ni dengan sebaik mungkin. Sebab memang kita tahu guru stres, ibu bapa pun stres, murid-murid itu sebenarnya yang paling penting, indikator tu murid-murid tu. Tapi saya faham apa yang Dr. Nomi dan juga Puan Zuli maklumkan tadi itu betul. Psikologinya murid ni tidak boleh duduk diam. Maksud saya dia hanya boleh duduk diam at least dalam 15 minutes. Itu saja. Di sekolah mungkin juga di rumah. Tapi kalau kalau guru-guru tu, tapi ini saya sembang daripada segi persepsi seorang guru. Tapi mungkin kita akan cerita benda ni lain. Tapi saya masukkan sedikit, jika guru itu dapat menghasilkan sesuatu PDPR yang cukup menarik, ada unsur-unsur kecindan, maknanya murid itu terlibat sama, bercakap, dan melakukan sesuatu, it is going to be very lively and it's going to be very interesting. Dan murid ni akan lupa pun, dia akan terus berminat. Macam contohnya ada guru yang berpakaian seperti superhero dan sebagainya, tapi sentiasa mengikut topik yang relevan dan tidak menyalahgunakan akta-akta kerajaan atau menyalahgunakan akta sebagai seorang penjawab awam, sebagai seorang guru. Jadi itu pandangan saya lah. Itu daripada segi seorang guru pula, penyediaan guru tu untuk menarik minat murid itu supaya remain there untuk terus menghadapi PDPR bersama dengan guru tersebut. Itu daripada untuk cikgu lah. Jadi sebagai ibu bapa, saya rasa macam yang Dr. Naim sebut, yang Puan Zuli kata, kita duduk bersama dengan orang, berikan galakan, berikan apa juga sokongan yang boleh kita berikan kepada mereka. Because I know, because I have a son and children also, memang susah especially bila dah anak remaja, malam tengok European bola, pukul 2, pukul 3 pagi tak tidur lagi, bangun pagi susah. Tapi Alhamdulillah hari ni cuti, jadi okey lah, kita bagi pelepasan. Tapi semalam subuh insyaAllah kalau boleh pastikan macam itulah. Okey, ada lagi ibu bapa yang ingin memberikan saranan, pendapat atau berkongsi idea, curahan rasa sebab ini penting sebenarnya. Sebab tuan yang akan rasa ringan kepala. Okey Ustaz. Saya ingat minta seorang bapa lah pula cerita. Ada? Ustaz dia. Terima kasih kepada cikgu, Dr. Nomi, Datin, Dr. Ismail. Saya pun baru tadi kerja rumah yang cikgu bagi pada anak buat kapal terbang. Jenuh jugalah nak mengajar buat kapal terbang. Okey. Tapi yang ni pun tengah ada lagi kerja-kerja yang perlu disiapkan. Itu pun dengan environment pakciknya menyakat macam-macam lah. Cuma saya suka berkenaan dengan perkongsian Dr. Ismail. Seberat-berat pekerjaan akan terasa ringan bila dibuat dengan ikhlas. Mungkin saya sendiri pun bila kita hadapi benda ni kita sendiri akan tertekan. Sebab kita yang pertama tu kita tak mindset diri kita. Bila berlaku benda ni kita terlepas pandang. Dan yang kedua, perkongsian yang dibuat pada hari ini sebenarnya daripada doktor dan juga Datin Omar, manfaatnya besar sebenarnya. Bila saya tengok situasi yang berlaku di tahfiz saya sendiri berkenaan dengan ibu bapa, tekanan yang mereka hadapi bila diterangkan oleh doktor tu, satu penerangan yang baik, motivasi yang baik untuk diterapkan pada ibu bapa yang sebenarnya dalam arus saya tengok PDP yang dilaksanakan di sekolah biasa, sekolah kebangsaan, guru-gurunya saya tengok baik-baik semua, boleh dikatakan. Tapi di tahfiz ni macam guru-guru kami yang perempuan saya pegang yang di Seruan Islam, guru-guru tahfiz, dia punya ketegasan tu sama. Dari segi pelajar lewat sedikit 5 minit tu dah tak terima lah pelajar. Jadi ada aduan daripada ibu bapa mengatakan banyak hal. Jadi perkongsian sebenarnya kalau boleh dibuka kepada sebab yang saya tahu yang ni yang tertutup, kalau boleh perkongsian ni kita boleh buat lagi untuk dibuka kepada orang ramai, ibu bapa yang lagi-lagi di pusat tahfiz ni. Tekanan dia lebih tinggi untuk menjaga hafazan dan juga Al-Quran ni. Jadi itu saja perkongsian daripada saya, wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz Dia atas pendapat ataupun juga pengalaman beliau sendiri. Saya rasa memang betul lah apa pun saya rasa it's all about we work together, we win together, win-win situation, dan kalau boleh kita beri sedikit
ruang kepada murid tersebut lah untuk bersedia dan sebagainya. Tapi kalau saya tu, kalau masalah lewat tu, saya rasa pada saya lah secara personal tak adil lah ya, sebab dia working from home dan nak bangun tu sendiri pun dah susah. Bila dia nak join tu agak lewat, saya rasa we need to do something about that lah. Maknanya of course kita ketegaskan disiplin murid, tapi because we know the situation right now, so lain lah kalau dia macam malam saja malam nak masuk dan sebagainya, then it's a different thing. Tapi kalau atas dasar-dasar yang tentu atau asas-asas tentu, saya rasa cikgu kena beri ruang, beri pilihan kepada murid tu supaya dia dapat bersama-sama untuk menyertai PDPR tersebut. Ada lagi? Terima kasih Ustaz Dia. Ada lagi ibu bapa atau guru-guru yang beri pandangan? Walaupun kita dah lewat 30 minit. Okey, Profesor Richard. Saya nak kongsi sebab tadi saya pun sibuk. Sekejap lagi saya ada kelas OUM ni. Jadi saya dah dengar sedikit tadi penerangan daripada Dr. Ismail. Dr. Ismail ni dia memang pakar lah teknologi pendidikan. Dia pun anak dia ramai, cucu pun dah ramai. Tentu tahu begitu juga yang datin dan sebagainya. Nah, saya nak jelaskan dua perkara lah. Pertama ni, sebab hari ni kita nak cerita tentang peranan ibu bapa kan. Jadi saya nampak sebenarnya ibu bapa ada 2 atau 3 kategori. Satu adalah ibu bapa yang memang asyik menolak, maknanya push anak-anak supaya berjaya. Ada satu golongan kategori ibu bapa, mereka tak peduli. Dia lepaskan tanggungjawab tu kepada guru-guru semata-matanya. Ya, jadi masalah sekarang ialah kita nak tangani ibu bapa yang tidak peduli. Nah, kalau kita lihat tidak peduli, kalau kita buat satu korelasi antara ibu bapa yang tidak peduli itu bukan sebab dia tidak peduli langsung, tapi dari segi tekanan ekonomi dan sebagainya, saya nampak mereka ni pentingkan ekonomi dulu. Yang kedua, pendidikan anak. Jadi sebab itu kadang-kadang pendidikan anak tu dibiarkan pada guru-guru. Kalau dulu memang kita tahu, saya pun biasa dengar mak bapak yang hantar anak pergi sekolah agama, contohlah. Saya rasa bukan semua, tapi mereka kata, saya tanya kenapa hantar anak kecil ke sekolah agama, macam sekolah tapir dan sebagainya. Kata ibu bapa tu, dia kata anak tu nakal, jahat sampai dah tak terurus. Jadi kata hantar je lah, biarlah sekolah agama tu didik anak. Nampak? Ada satu kategori macam. Semalam saya di HP Road, Pangsapuri HP Road. Saya terjumpa satu keluarga 5 orang anak. Bertingkat-tingkat daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Jadi peranti itu satu isu. Sebenarnya motivasi, kemahiran ibu bapa itu saya rasa penting. Contohnya Dr. Ismail dia dah bangunkan satu portal, dah ada isi kandungan. Tapi berapa ramai ibu bapa yang tahu bahawa wujudnya portal sedemikian. Saya nak sharekan sikit kalau saya boleh sharekan, cuba tengok skrin . Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat skrin, ini adalah satu portal Khan Academy. Khan Academy ni dia beribu-ribu lah dia punya konten. Ada untuk learners, teachers, parents. Kita boleh download, dia cuma dan kita boleh masuk Khan Academy. Tapi berapa ramai ibu bapa yang tahu tentang kewujudan portal seperti ini. So yang ni saya rasa Dr. Ismail boleh buat satu link ke portal yang sedang kita bangunkan. Kemudian saya juga tertarik dengan apa yang Datin Sri Dr. Naomi sebut, homeschooling. Jadi homeschooling ni sebenarnya satu konsep yang baru di Malaysia yang telah diluluskan di bawah Akta Parlimen Malaysia. Dulu tak boleh. Dulu semua anak-anak wajib belajar di sekolah. Sekarang ni tak wajib. Tapi kalau nak buat homeschooling, ibu bapa ni dia perlu ada kemahiran. Jadi sebab itu saya kata, hari itu, minggu lepas, saya kata bukan masalah platform. Kadang-kadang masalah ibu bapa tu dia tak ada kemahiran. Dia tak erti peranan dia sebagai ibu bapa dalam pembelajaran PDPR. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, ini model saya, saya dah sebut tahun 2007, saya dah bentang model ni di Beijing, negeri China. Dan model saya menang naik Johan seluruh dunia ni, model ni. Jadi model ni saya sebut namakan sebagai online supplemental instruction. Cuba bayangkan masa tu tahun 2007. Masa tu ada YouTube.
memang kita guna forum yang dibangunkan universiti. Masa tu tak ada lagi Facebook ke, WhatsApp ke, Telegram, semua tak ada. Tapi kita bangunkan satu konsep di mana masa tu ada sedikit YouTube, Facebook barangkali baru mula, tapi kita tengok kerana 3 pihak kepentingan. Pertama ni guru, tutor, kalau UN tutor lah, pelajar dengan mentor. Mentor ni kena ibu bapa ataupun mungkin rakan komiti pendidikan. Kita semua boleh jadi mentor. Ya, jadi konsep ni saya sebut dia bukan platform, dia ialah satu konsep, kita kata collaborative online learning. Jadi paper ni boleh Google lah. Jadi paper ni berdasarkan pada satu teori kita sebut sebagai community of inquiry model. Macam Dr. Ismail sebut minggu lepas, is teaching equals to learning tak? Adakah pembelajaran bersamaan dengan pendidikan? Maknanya apa yang diajar adakah sama dengan apa yang pelajar tu belajar? Jadi di sini kita lihat peranan seorang ibu bapa. Jadi ibu bapa ni peranannya apa? Tadi Dr. Ismail pun ada sebut kita sediakan makan minum, ibu bapa kena tahu apa jadual anak dan sebagainya kan. Semua tu kena ada. Kemudian ibu bapa, saya dah sebut minggu lepas, seorang ibu bapa perlu ada kemahiran. Jadi sebab kita kena didik ibu bapa dulu. Kita kena bagi tahu ibu bapa apakah kemudahan-kemudahan yang ada yang boleh membantu PDPR. Bila ibu bapa dah faham, barulah ibu bapa boleh membimbing anak. Anak tu kadang-kadang dia lebih faham daripada ibu bapa. Tapi kalau ibu bapa tak reti, tidak bersama dengan anak, tidak mengambil peduli sebab dia tak tahu kenal dengan perkara yang ada, kemudahan ada, maka ibu bapa tu pun tak reti nak bimbing anak tu macam mana. Lagi satu dari segi bimbingan anak ni saya tengok dia bergantung pada peringkat umur juga. Kalau sekolah rendah darjah 1, 2, 3 lain, kaedah dia lain. Kalau 4, 5, 6 dah besar sikit. Kalau pelajar tingkatan 1 hingga 5 dia dah berdikari dah. Dan pelajar universiti macam student saya, pelajar universiti dia tak masuk online ke, saya tak boleh. Tapi saya boleh ukur kebolehan mereka ataupun apa yang mereka belajar daripada outcome, learning outcome. That's why sekarang ni kita sebagai tenaga pengajar, kita selalu tegaskan apakah learning outcome. Jadi kalau kita mengajar sesuatu, macam mana kita tahu teaching equals learning? Jadi kita tengok learning outcome. Ya, kalau misalnya hari ini tajuk saya ialah contoh this corporate strategies. Saya mengajar 1 jam. Lepas tu macam mana saya tahu student tu dia dah faham apa yang saya ajar tu. Jadi saya bagi homework ke, bagi assignment ke, atau buat interaktif gantung pada tahap pelajar tu. Right? Jadi kita mengajar. Pelajar tu mendengar. Adakah ibu bapa, kalau peringkat umur bawah, ibu bapa kena bersama. Jadi minggu lepas saya pun dah share, saya selalu puati anak saya, membimbing cucu saya 2 orang tu. Jadi kalau esok pagi tu ada kelas start pukul 8 pagi, mak bapak dah sediakan makan minum semua ready dalam peti ais. Jadi bagi anak tu tidur awal, pukul 9 tidur. Esok pagi pukul 7 tu bangun. Makan minum anak semua dah siap dah. Jadi ibu bapa dah tahu dah apa expectation daripada guru. Jadi guru dah bagi jadual tu, guru dah bagi tahu apakah homework ataupun apakah perkara yang akan diajar. Jadi mak bapak duduk bersama dengan anak yang bagi respon. Tapi mak bapak duduk bersama dan melihat interaksi anak dengan mak bapak. Tapi cucu saya ni darjah 1. Ada seorang lagi cucu kindergarten pun macam itu juga. Mereka dah mula dah. Jadi saya nampak motivasi cucu saya tinggi. Sebab apa? Sebab penglibatan ibu bapa. Of course kalau ibu bapa ada kemahiran bagaimana kita boleh dapatkan semua konten-konten ini, saya rasa itu jadi satu plus point. Jadi apa yang Dr. Ismail dan pertubuhan rakan komuniti sedang buat tu sesuatu yang bagus. Ya, macam Khan Academy buat. Jadi Khan ni dia punya konten tu terlalu lebar. Tapi yang dibangunkan Dr. Ismail itu saya nampak dia lebih menjurus pada sukatan pelajaran Malaysia. Jadi itu saja pandangan saya. Jadi saya harap kita boleh buat satu untuk mengajak ibu bapa supaya memahami sistem PDPR,
Kemudian macam mana kita perlu tingkatkan motivasi mereka. Sekian, terima kasih. Thank you very much, Prof. Richard. Okay, baik, begitu tadi ya, panjang lebar yang telah Profesor berkongsikan bersama dengan kita. But I'm really interested dengan platform tadi tu ya, sejauh mana ibu bapa boleh mencapai ataupun boleh go through laman-laman web ataupun platform-platform yang boleh membantu ibu bapa sebenarnya dalam menangani masalah PDPR ini. Sebab mungkin ya ibu bapa agak stres dengan kerja dengan sebagainya, tapi that is a good point. Mungkin nanti kita boleh bincangkan untuk ke sesi yang seterusnya ya. Baik, tuan-tuan dan puan yang hadir sini, kita dah lewat setengah jam, but whatever it is really interesting conversation, is really good sharing. Saya rasa walaupun kita hoping that kita dah